Cubaan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti biasa, hari ini kita sambung lagi sesi PDPR bagi subjek ibadah. Hari Rabu untuk subjek ibadah. Minggu depan kita masuk pada subjek akidah. Okey, baik. Semua boleh bawa keluar buku teks ibadah tahun 4 warna hijau. Dan kalau siapa yang dah bawa keluar, boleh buka muka surat 18 dan 19. Hari itu kita stop yang terakhir sekali dalam tajuk azan dan iqamah, dan hari ini kita akan masuk kepada tajuk baru, iaitu solat fardu. InsyaAllah Ustaz akan cuba terangkan secara mudah, pantas dan padat, insyaAllah. Okey, baik. Boleh tengok muka surat 19. Muka surat 18 ni tak ada apa sangat pun. Dia cuma tunjuk tajuk, hasil pembelajaran dan juga gambar. Okey, tak apa. Kita tengok terus kepada 19. Kita terus kepada isinya. Okey. Okey, isi untuk tajuk tajuk solat fardu. Yang pertama sekali kita perlu tahu tentang pengertian solat, hukum, dalil, nama serta syarat solat fardu. Okey, yang pertama sekali kita akan sentuh pengertian solat. Kalau kita semua tahu kan, solat itu solat lah. Solat tu kalau dalam bahasa Melayu sembahyang lah. Solat tu bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu sembahyang. Jadi kita tengok pengertian sebenar solat. Solat itu pengertian sebenar dia apa? Okey, baik. Semua boleh tengok teks dekat sini. Perenggan yang ini, muka surat 19. Okey, perenggan yang ini dahulu. Okey, sama-sama ikut bacaan Ustaz. Sambil awak tunjuk, sambil awak tengok, dan sambil tu awak ikut bacaan. Okey, baik. Solat adalah rukun Islam kedua. Solat juga dirujuk sebagai tiang agama. Orang Islam yang cukup syarat wajib menunaikan solat. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Okey, boleh ikut Ustaz Semula Ustaz akan baca perlahan. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Artinya, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Macam yang atas tadi, yang kita baca tadi, solat adalah rukun yang pertama dalam Islam. Yang pertama apa dia? Rukun Islam yang pertama adalah mengucap kalimah syahadah. Mengucap kalimah syahadah tu secara rasminya menunjukkan bahawa kita adalah orang Islam. Lepas dah jadi Islam, kita kena terus solat. Sebab ia adalah rukun solat, rukun Islam yang kedua. Dan selalunya kita selalu dengar solat ini adalah tiang agama. Solat ini adalah tiang agama. Betul. Kalau kita tak solat, maknanya tak adalah. Kalau rumah kan tak ada tiang, maknanya kalau kita tak solat, runtuhlah agama. Dan apa perbezaan antara orang Islam dengan orang kafir yang lain adalah dari segi solat. Okey, baik. Kita tengok pengertian solat fardu. Okay, tadi kita tengok secara umum, pengertian solat secara umum. Ini adalah pengertian solat fardu. Solat fardu saja. Okay, pengertian solat fardu. Sama-sama ikut bacaan Ustaz perenggan di bawah ni. Dari segi bahasa, solat bermaksud doa. Dari segi syarak, solat ialah ibadah yang dilakukan dengan perbuatan dan perkataan yang tertentu. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Okey, boleh gariskan. Solat itu adalah ibadah yang dilakukan dengan perbuatan dan perkataan yang tertentu. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah maksud khusus solat fardu. Dari segi bahasa, solat itu bermaksud doa. Solat ni kan saya kata tadi bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab.
Dan kalau kita terjemahkan secara langsung, solat ini membawa maksud kepada doa. Sebab itulah kalau orang kata, kalau nak berdoa, kalau nak doa mustajab, doa cepat mustajab, kenalah doa dalam solat. Ataupun kita kenalah solat. Okey, baik. Buka muka surat 20. Okay, kita tengok seterusnya. Hukum solat fardu. Okay, sama-sama baca. Solat fardu hukumnya wajib. Solat fardu hukumnya wajib. Solat fardu telah diwajibkan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj. Nabi diangkat ke langit, berjumpa dengan Allah dan menerima perintah solat fardu. Yang mana mula-mula nak kita diperintahkan untuk mengerjakan solat fardu sebanyak 50 kali. Tetapi Nabi Muhammad meminta diskaun lah, kalau bahasa pasarnya diskaun lah dekat Allah untuk kurangkan jumlah waktu solat. Okey, baik. Tengok dalil wajib. Dalil wajib tunaikan solat fardu. Okey, firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 103. Okey, sama-sama baca. Tak apa, Ustaz baca secara perlahan, awak ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallahul aliyil azim. Okey, artinya sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya ke atas orang mukmin. Okey, itu adalah dalil. Dalil ingat tak Ustaz kata dalil ini bahasa Arab kan? Membawa maksud kepada bukti. Bukti ada dalil akli, ada dalil nakli. Ingat tak Ustaz selalu je sebut dalam kelas. Jadi jangan lupa benda tu. Dalil akli dan dalil nakli. Tadi dalil nakli sebab ianya datang daripada Al-Quran. Dalil nakli adalah dalil dari Al-Quran dan juga hadis. Okey, baik. Tak apa, kita teruskan lagi. Muka surat 21. Muka surat 21 ni kita kena melintang. Kita kena melintang sebab jadualnya melintang. Okey, baik. Sama-sama kita baca, sama-sama kita baca nama-nama solat fardu. Macam yang awak sedia maklum. Kita semua dah belajar dari dulu lagi, dari tahun 1. Solat ada 5 waktu. 5 waktu. Sehari semalam. Yang pertama solat subuh. Yang kedua solat zuhur. Yang ketiga solat maghrib. Yang keempat adalah solat isyak. Maaf, saya tertinggal. Okay, yang pertama solat subuh, yang kedua solat zuhur, yang ketiga solat asar, yang keempat solat maghrib dan yang kelima solat isyak. Ustaz macam ngelamun sikit tadi. Okay, ada 5 waktu solat fardu. Okay, baik. Sama-sama kita baca nama-nama solat fardu. Okay, ini ada jadual. Okay, ada jadual. Okay, dekat sebelah kanan sekali nama solat. Dan kotak yang kedua, jalur yang kedua, waktu masuk solat. Waktu bila kita kena mengerjakan solat ni. Okey, yang ketiga, jalur yang ketiga, waktu akhir, waktu tamatnya solat. Dan yang terakhir adalah jumlah rakaat. Okey, yang pertama, kita tengok yang pertama tadi, solat apa? Solat subuh. Okey, solat subuh, nama solat adalah solat subuh. Waktu masuk, bila waktu masuknya solat subuh adalah apabila terbitnya fajar siddiq. Terbitnya fajar siddiq ni macam mana? Dia macam matahari tu dia terbit sikit je. Dia bukan terbit sepenuhnya, tidak. Dia hanya nampak macam cair-cair sikit je. Itu adalah terbit fajar siddiq. Dan bila waktu akhir adalah terbitnya matahari. Dah nampak dah matahari tu. Itu adalah waktu akhir. Ataupun yang kita selalu sebut adalah syuruk. Syuruk itu maknanya matahari sudah terbit. Ni terbit fajar saja. Fajar siddiq ni dia macam cair-cair sikit je. Dia macam tak nampak pun matahari. Itu adalah terbit fajar siddiq. Itu tandanya waktu dah masuk subuh. Yang ini waktu akhir. Waktu akhir bila matahari dah mula timbul. Ataupun dalam kita selalu sebut adalah syuruk. Itu adalah terbitnya matahari. Macam sekarang ni pukul 7. Pukul 7 dah syuruk. Maknanya itu adalah terbitnya matahari. Dah waktu akhir. Dah waktu berakhirnya solat subuh. Okey, jumlah rakaat berapa? 2 rakaat. 2
rakaat saja. Solat subuh adalah solat yang paling pendek. Solat subuh adalah solat fardu yang paling pendek jumlah rakaatnya. Okey, baik. Kita teruskan yang kedua, zuhur, solat zuhur. Okey, bila waktu masuk solat zuhur? Jika matahari mulai tergelincir ke barat, iaitu apabila sebatang kayu dicacak mempunyai sedikit bayang-bayang di sebelah timur. Matahari macam ni. Contohnya, matahari dah tegak betul dah ni. Matahari dah tegak. Kan kalau ikutkan matahari akan terbit daripada timur. Ni dari kanan, daripada timur. Okey, ini dah dia dah keluarkan cahaya sikit, itu waktu subuh. Okey, dah keluarkan sikit daripada ni katakan ni tanah lah. Okey, dah keluar sikit daripada tanah matahari tu. Okey, itu adalah dah tamat waktu subuh. Jadi dia naik lagi matahari ni. Bayangkan ni matahari hujung ni. Okey, matahari dah naik sampailah tengah. Ni betul-betul tengah. Matahari dah betul-betul atas. Kalau awak berdiri waktu matahari dah dekat betul-betul naik, kalau awak berdiri kat luar, bayang-bayang awak tak ada. Maknanya macam ni. Katakan yang ni kan. Ni cahaya kan. Macam mana saya nak buat? Ni cahaya. Okey, kalau betul-betul matahari atas kepala kita, betul-betul atas, okey, bayang takkan ada. Bayang takkan nampak. Okey, tetapi macam mana kita nak tahu masuknya waktu solat zuhur? Apabila matahari dia dah tergelincir sedikit sebelah barat. Awak akan ada nampak bayang awak di sebelah timur. Dia ada tergelincir sikit. Dan bayang awak awak akan nampak di sebelah timur. Okey, itu maksudnya sudah masuk waktu zuhur. Okey, kita tengok pula waktu akhir dia bila. Okey, waktu akhir dia adalah apabila bayang-bayang kayu lebih panjang sedikit daripada kayu tersebut. Macam tadi, okey, matahari betul-betul atas kepala, dan bila dia tergelincir sedikit, dia dah bergerak sedikit ke barat, awak akan nampak bayang awak sedikit akan ada timbul dekat sini. Maknanya itu dah masuk waktu solat. Dah masuk waktu solat zuhur. Okey, macam mana kita nak tahu waktu dia dah berakhir? Apabila matahari dah tergelincir lagi dan bayang kayu lebih panjang daripada daripada kayu tu sendiri ataupun awak sendiri. Maknanya kan bayang tadi kecil je, dia dah panjang sangat sampai melebihi kayu tadi. Maknanya itu adalah waktu akhir bagi solat zuhur. Okey, jumlah rakaatnya berapa? Jumlah rakaat solat zuhur adalah sebanyak 4 rakaat. Okey, kita tengok pula seterusnya. Solat asar. Okey, solat asar waktu masuknya bila? Apabila bayang-bayang kayu lebih panjang sedikit daripada kayu tersebut. Ni. Maknanya bila waktu akhir untuk solat zuhur, dia dah masuk kepada waktu asar. Bayangnya sudah lebih panjang sedikit daripada kayu tadi. Itu maksudnya sudah masuk waktu asar. Okey, bila waktu akhirnya? Waktu akhirnya adalah mula terbenamnya matahari. Matahari dah mula terbenam. Ini tanah. Okey, ini tanah. Matahari dah mula terbenam. Itu adalah waktu akhir bagi solat asar. Dan jumlah rakaat berapa? Sebanyak 4 rakaat. Jumlah rakaat bagi solat asar. Okey, kita tengok pula solat maghrib. Solat maghrib, bilakah waktu masuknya? Mula terbenamnya matahari. Maknanya waktu akhir asar tadi adalah waktu masuk bagi maghrib. Matahari dah terbenam dah ni. Itu adalah maksudnya adalah waktu solat maghrib. Dan juga kalau dalam waktu Ramadan, bila matahari dah mula terbenam, itu maksudnya sudah boleh buka puasa. Okey, waktu akhir bagi solat maghrib bila? Bila cahaya merah di kaki langit tidak lagi kelihatan dan hilang sepenuhnya. Kalau waktu maghrib, kalau awak tengok langit, matahari dah mula terbenam kan? Dan waktu itu awak akan boleh nampak langit seakan-akan warna merah. Ada warna merah sikit-sikit. Kalau tak banyak pun akan ada warna merah sikit-sikit, warna oranye sikit. Itu tandanya sudah masuk waktu maghrib. Dan macam mana kita nak tahu bila habisnya waktu maghrib? Apabila cahaya-cahaya merah tadi tu dah hilang seluruhnya. Itu maknanya waktu maghrib sudah habis. Dan kita tengok jumlah rakaat bagi solat maghrib berapa? Sebanyak 3 rakaat. 3 rakaat. Okey, baik. Tengok solat fardu yang terakhir, iaitu solat fardu Isyak. Okey, solat fardu Isyak bila waktu masuknya?
apabila cahaya merah di kaki langit tidak lagi kelihatan dan hilang sepenuhnya. Maksudnya, waktu akhir bagi maghrib adalah waktu masuk bagi solat isyak. Bila warna merah-merah kat langit tadi, yang macam Ustaz cerita tadi, bila warna-warna merah hilang sepenuhnya di langit, bermaksud waktu solat isyak telah masuk. Dan bila waktu akhir bagi solat isyak, terbitnya fajar siddiq, dia masuk kepada dia dah balik kepada waktu masuk solat subuh. Macam itulah, sama je. Yang ini akhir bagi solat isyak, dan yang ini cumanya subuh dengan zuhur je panjang. Waktunya senggang waktu akhir dengan waktu masuk bagi solat zuhur terlampau jauh. Sebab solat zuhur ni pendek. Solat subuh ini waktunya pendek, sama macam solat maghrib. Okey, baik. Itu adalah nama-nama solat fardu, waktu masuk, waktu akhir dan juga jumlah rakaatnya. Okey, kita dah habis muka surat 21. Kita boleh tengok terus kepada muka surat 22. Okey, baik. Kita tengok syarat wajib dan syarat sah solat fardu. Okey, sama-sama baca. Solat adalah wajib dilaksanakan dengan mematuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat wajib bermaksud seseorang yang tidak menepati syarat-syarat tersebut tidak diwajibkan solat. Syarat sah bermaksud sekiranya syarat tersebut tidak dilaksanakan, solat yang dilakukan batal. Okay, kita tengok syarat wajib solat. Okay, syarat wajib ni apa? Syarat wajib ni adalah bila seseorang itu penuh syarat-syarat ni yang akan disebutkan tadi, yang akan disebutkan nanti. Kalau orang tu memenuhi syarat ini, bermaksud dia wajib solat. Dia tak boleh tinggalkan solat. Bila dia cukup syarat-syarat yang akan kita baca ada 6. Bila dia cukup 6 syarat ni, bermaksud dia wajib. Dia tak boleh tinggalkan solat fardu. Dia mesti kerjakan solat fardu. Okey, kita tengok 6 syarat wajib. Okey, yang pertama mestilah Islam. Okey, cuba kita tengok diri kita. Kita tengok sesiapalah. Kalau orang tu orang Islam, maksudnya dia dah memenuhi satu syarat wajib solat. Dah pertama dah. Yang first dia dah penuh dah, dia Islam. Okey, jadi dia wajib solat. Okey, yang pertama. Yang kedua, dia mestilah baligh. Dia mestilah baligh. Yang pertama tadi Islam, yang kedua baligh. Kalau dia baligh, bermaksud dia wajib solat. Baligh tu macam mana? Kalau lelaki, dia keluar air mani. Dan kalau perempuan, dia sudah haid. Dia sudah keluar haid. Bermaksud itu adalah baligh. Dia dah besar. Islam, baligh. Okey, baik. Yang ketiga, dia mestilah berakal. Kalau orang gila, dia tak wajib solat. Kalau orang gila, kalau orang terencah akal, tak wajib solat. Tapi kalau orang berakal, wajib solat. Tadi Islam, baligh, berakal. Okey, yang keempat apa? Suci daripada haid atau nifas. Suci daripada haid atau nifas. Kalau perempuan ni selalunya kes perempuan lah, lelaki tidak. Lelaki tidak. Ini khusus untuk perempuan. Suci daripada haid atau nifas. Kalau dia waktu tu dia tak haid, maknanya dia wajib solat. Kalau dia haid waktu itu, maknanya dia tidak wajib solat. Okey, dan dia tak boleh solat pun kalau dia tak suci daripada haid. Okey, tak apa. Yang kelima, tidak buta dan tuli dalam satu masa. Tidak buta dan tuli dalam satu masa. Maknanya kalau dia tu buta, kemudian dia tu pekak. Maksud dia tidak wajib untuk solat fardu. Buta dan juga pekak. Kalau salah satu saja, kalau dia buta saja tapi dia boleh dengar, maksudnya dia boleh solat. Dia wajib solat. Tetapi kalau dia dua-dua, dia tu dah lah buta, lepas tu dia tu dah lah pekak, maknanya dia tak wajib untuk solat. Okey, baik. Yang keenam, sampai seruan ajaran Islam kepadanya. Maksudnya kalau satu tempat itu, kalau orang tu dapat seruan ajaran Islam, maknanya dia sudah didakwahkan dengan Islam, maka dia wajib solat. Dia wajib solat fardu dan dia perlulah Islam. Kita berbalik kepada syarat yang pertama tadi. Okey, baik. Seterusnya kita tengok pula syarat-syarat sah solat. Syarat-syarat sah solat ni, kalau kita tidak memenuhi syarat-syarat ni, bermaksud solat itu tidak akan sah. Solat itu dianggap batal lah, tak sah lah.
Ini ada 5 syarat. Syarat untuk sah solat. Okey, yang pertama adalah menghadap kiblat. Sebelum kita nak solat, kita kena cari kiblat dulu. Kiblat itu apa? Kiblat itu adalah arah menuju ke Kaabah. Sebab kita perlu menghadap ke Kaabah. Sebab Kaabah itu adalah kiblat kita. Okay, yang pertama perlu menghadap kiblat. Yang kedua adalah yakin telah masuk waktu. Kena yakin telah masuk waktu solat. Contohnya subuh. Kita bangun-bangun tak ada jam. Tak ada jam waktu tu. Tak ada jam. Tak ada alarm ke, tak ada handset ke, tak ada apa-apa. Jadi kita tak tahu pun waktu solat bila. Jadi kita kena tengok langit macam tadi kan. Macam kita baca tadi, solat subuh terbitnya fajar siddiq, dah nampak sikit cahaya-cahaya tu. Nampak sikit cahaya. Bila kita tengok, oh ada sikit cahaya ni dekat langit ni. Fajar siddiq, cahaya-cahaya fajar siddiq. Maknanya kita yakin ni dah masuk solat fardu subuh. Jadi kita kena sembahyang. Sembahyang menghadap kiblat semua. Maknanya solat subuh itu sah. Okey, baik. Yang ketiga, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kena suci lah. Kalau kencing kena basuh, kalau berak kena basuh. Dan tempat solat kita pun perlulah suci daripada najis. Dan suci daripada hadas besar. Kalau haid, tak bolehlah solat lagi. Kalau dah habis haid, kenalah mandi wajib. Kalau lelaki, kalau keluar air mani, kenalah mandi wajib dahulu, baru boleh solat. Barulah sah solat. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Ingat ya, hadas kecil, hadas besar. Contohnya adalah berak dan kencing. Kentut. Itu adalah contoh hadas kecil. Dan hadas besar pula, contohnya adalah haid dan juga keluar air mani. Dia beza antara hadas kecil dan hadas besar dengan najis kecil, najis besar. Buang air kecil, buang air besar lain. Hadas kecil lain, hadas besar lain. Buang air besar lain, buang air kecil lain. Jangan keliru. Okey, baik. Yang keempat, suci tubuh badan, pakaian dan tempat daripada najis. Ini tadi Ustaz dah terangkan sekali dalam syarat yang ketiga. Suci tubuh badan. Badan kita tak ada kencing, tak ada air kencing, tak ada najis. Okay. Dan juga tempat kita sembahyang pun suci daripada najis. Jadi sahlah. Kalau suci, sahlah solat. Kalau ada tiba-tiba dah banyak ke, ada tai kucing ke apa, tak sah. Itu tidak sah. Okey, baik. Yang terakhir, nombor 5, menutup aurat mengikut syarak bagi lelaki dan juga perempuan. Kalau lelaki, auratnya mana? Daripada pusat hingga lutut. Kalau perempuan, keseluruhannya, kecuali tapak tangan dan juga muka. Kalau lelaki, kalau lelaki kita pakai kain blekat atas pusat, lepas tu bawah lutut. Boleh sah, cumanya tidak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pakai baju pula. Sah, memang sah, tetapi tidak beradab. Okey, baik. Sampai itu sahaja dulu untuk hari ini. Okey, next time kita akan masuk kepada rukun solat, insya-Allah. Okey, untuk kerja sekolah. Okey, untuk kerja sekolah. Okay. Untuk kerja sekolah, boleh bawa keluar buku aktiviti, buku aktiviti ibadah. Okey, dan buka muka surat muka surat 19. Muka surat 19. Lengkapkan muka surat 19 ni, dia ada tempat kosong kan? Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Yang pertama, solat adalah rukun Islam yang ke berapa? Tadi kita dah baca dah. Boleh tengok buku teks daripada muka surat 19. Muka surat 19. Saya rasa muka surat yang ini, buku latihan muka surat 19 ni, jawapan dia semua ada pada muka surat 19 buku teks. Jadi awak kena cari sahaja. Baca dan salin semula jawapan. Pindahkan jawapan dalam ni. Mudah, tak susah. Okey, yang kedua, muka surat 20. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, dia bagi kotak-kotak ni. Ada anak panah. Okey, yang nombor 1 dia bagi ayat dekat dalam kotak dan dia kosongkan pada anak panah. Yang pertama, waktu masuk solat ialah ketika terbenamnya matahari.
Yang kedua, berakhirnya waktu solat setelah hilang cahaya merah di kaki langit. Dan yang terakhir, ditunaikan sebanyak 3 rakaat. Jadi solat apa? Tulis solat apa? Yang ini pula dia kosongkan. Awak kena, dia dah bagi jawapan pada anak panah solat isyak. Jadi awak kena letak penerangan dia. Jadi macam mana awak nak isi? Awak boleh rujuk muka surat. Muka surat ni 21. Muka surat 21. Awak boleh lengkapkan kotak-kotak ni. Lengkapkan. Ini yang mana? Ini solat yang mana? Penerangan yang ini. Yang ini pula solat isyak, penerangan dia yang mana? Cari penerangannya yang mana. Yang ketiga pula, dia bagi dah. Bermula apabila bayang-bayang kayu menjadi lebih panjang daripada kayu dan berakhir apabila mula terbenamnya matahari. Ditunaikan sebanyak 4 rakaat. Solat apa? Cari kat sini. Apabila bayang-bayang kayu lebih panjang. Lebih panjang. Okey, yang mana satu? Yang mana satu? Okey, awak isikan. Muka surat 21 pun sama. Muka surat 21 ni sambungan bagi muka surat 20. Jadi awak boleh rujuk buku teks muka surat 21. Dan yang terakhir. Okey, bukan terakhir lah, ada lagi. 22. Okey, suaikan jawapan yang betul. Dia ada bagi satu ni. Syarat wajib solat, awak kena gariskan mana satu yang betul. Islam, lelaki baligh, sudah berkhatan, tidak buta dan tuli dalam satu masa, berakal, suci daripada haid atau nifas, sampai seruan ajaran Islam kepadanya. Okay, jadi yang mana betul awak kena suaikan dengan syarat wajib solat. Yang ini muka surat 22, awak boleh rujuk muka surat, buku teks muka surat 22 juga. Yang ini syarat wajib solat. Syarat wajib solat ini yang ada 6 ini. Ini jawapan bagi muka surat 22. Suaikan mana satu yang betul. Dan yang terakhir, muka surat 23. Okay, tuliskan jawapan yang betul. Dia dah bagi dah kotak siap-siap. Yakin telah masuk waktu, suci daripada hadas, menutup kepala, suci badan, pakaian dan tempat daripada najis. Ini apa? Ini adalah syarat sah solat. Dia dah siap dah bagi tajuk kat sini. Syarat sah solat. Jadi awak boleh rujuk muka surat 22 juga. 22 juga. Yang atas ni tadi syarat wajib solat kan? Okey, yang ini ada 5 sahaja. Jadi awak boleh pakai yang ini untuk jawapan bagi yang ini. Muka surat 23. Lengkapkan. Ada 5 juga kotak kosong disediakan. Jadi lengkapkan sahaja mengikut kepada buku teks. Muka surat 22. Okey, itu sahaja kerja rumah kamu. Tak banyak pun. Muka surat 19. Muka surat 19 hinggalah muka surat 23. Itu sahaja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.